ABC dan di sini adalah CB1 break. So everything merujuk di sini, dia tak boleh nak naik. Dia pecah A, dia pecah dominan, dia buat ABC, dia buat EL2, dia buat EL6. Semuanya tertumpul satu setup dalam satu kawasan, iaitu di kawasan resistance di sini. Semua tertumpul FMCB semua ada di sini. Dan kita tahu dia tak boleh pecah. Begitu. Sama juga kalau you ada dekat H4, you pergilah dekat H1. Kalau di H1 tertumpu semua EL tu ada, so maksud kata dia tak boleh pecah lah. Boleh ya? Faham Hassan ni? Okey, Hassan ni dah faham. Siapa lagi tak faham? Siapa yang tak faham dengan fungsi EL entry level? Tak jadi nak masuk new chapter. Nampaknya masih ramai yang tak faham. Mungkin sebab ada ramai yang baru. Okey, kita ada minima 3 entry yang you kena hafal. Ya, tak apa. Kepada yang baru, alhamdulillah semua jatuh. Sekarang ni alhamdulillah, semua yang profit alhamdulillah. Now, kita ada apa ni? Mana tadi saya nak menulis. Okey. Saya nak you all yang barulah, terutama yang barulah. Saya nak you all faham 3 entry level ni. Alright, ini adalah core dia lah. Yang pertama, EL2. Yang kedua, EL6. Yang ketiga, EL7. Okey. Terus saya cakap, siapa yang masih tidak dapat tangkap di mana ataupun macam mana bentuk dia. Muhammad Zudi hanya tahu EL2. Explain EL6. Okey, lagi? EL6, EL7 tak tahu. Okey. Siapa lagi yang tak tahu? Cikgu Bahar sampai EL4. Cikgu Bahar ajar sampai EL4 je. Tak apa. Ilham kata dia tak tahu. Alright, lagi. Saya tak tahu EL6. Atau malam EL6, EL7. Okey. EL6, EL7 tak tahu. Contohnya ramai yang tak tahu apa function dia dan alright, begini. Saya nak anda kalau boleh biar faham dan juga hafal bentuk dia. Right. Yang pertama, yang ini. Right. Yang ini ya. Saya tak kat sini lah. Yang ini, bentuk dia, you kena faham sama ada ke atas ataupun ke bawah. Market ini dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik. Macam mana saya nak move kepada next topic kalau yang ni pun belum lagi. So tak boleh lagi lah nampaknya. So you kena tengok ada 2 height. Di sini. Height 1. Okey, dengan height 2. Yang mana height 2 lebih tinggi daripada height 1. Dan jatuhan ini dia wajib memecahkan di antara 2 height ni dia ada satu lembah. Alright, dia datang ni dia buat breakout. Alright. Okey, kena faham ini. Ini adalah bentuk EL2. Bila berlaku begini, ada 2 tempat yang you boleh sell. Pertama di kawasan sini. Inilah yang dinamakan CB1. Okay. Dan kawasan untuk sell, kalau nak ikut kepada chart pattern, boleh nak ikut kepada fiber swap yang saya dah beritahu tadi pun boleh. Kalau ikut chart pattern, kawasan yang akan you sell adalah di kawasan sini. 1. Di kawasan head and shoulder ini 1. Dan juga di kawasan atas ini sekali 1.
Alright. So ada 3 bahagian. So ini termasuk di dalam swap zone, balance swap zone ini juga. Sama lebih kurang. So market ini akan datang balik untuk ambil order paling minima di kawasan sini dan meneruskan jatuhan. Alright. Okay, ini adalah pattern untuk CB ni EL2. Nah, macam mana bentuk dia? Baik, tengok di sini ya. Tengok di sini. Right. Kalau tengok di sini, wah, gila lah apa ni, gold. Siapa yang share? Weh, keluar zakat oi. Oi. Jangan lupa keluar zakat. Nah, tengok di sini. Bagi orang yang tak faham ataupun tak nampak mana dia CB11, kan saya dah beritahu wajib ada 2 high. Kalau di bawah wajib ada 2 low lah. Right? Kalau di sini, kalau di bawah dia akan buat wajib ada 2 low. Nah, kalau kata tak nampak ya, dia akan buat 2 low sama, dia buat 2 low ni, kalau atas buat 2 high. Nah, kalau kata tak nampak ya, tak nampak di sini, nak buy, pergi kepada line chart. Dia akan nampak 1 low, 1 low. Market ni naik dan memecahkan di sini. Alright, dia pecah di sini. So 1 low di sini, 1 low di sini. Low sini lebih bawah daripada low sini. So kalau you tengok di sini, ini macam ni. Cari je pattern yang macam ni. Dengan syarat yang ni naik memecahkan sini. Alright. Alright. Ni. So cari candle yang memecahkan di sini. Okay. Dan buat satu penarikan Fibonacci daripada candle yang memecahkan ini. Alright. Alright. Tengok lagi ya. Tengok lagi. Contoh lain. Now. Di sini. Right. Saya nak sell tapi tak nampak. Mana dia punya high, mana dia punya CB tak nampak. Pergi ke line chart. Bila pergi ke line chart, kita akan nampak ada 2 high yang berbeza. Satu high di sini. Satu high lagi di ada sini. Right. Syarat dia kalau nak sell di sini antara 2 high yang lembah ni wajib pecah. Bisa pecah. Bila pecah, cari candle yang pecah ni adalah candle ni. Candle ni candle ni yang pecah. Buat penarikan Fibonacci daripada candle ni sampai ke atas. WTP di 161, 261 dan kalau hati itu kuat, pergilah kepada 4223. Okey. Dan kita tengok lagi, katakan di sini, ini pun sama. Tak nampak mana high, mana new high. Pergi ke line chart, boleh nampak satu di sini. Satu di sini. Syarat wajib break di area sini. Ni break. Cari candle tu, ni candle break. Minimal requirement sell di area sini. Semacam saya beritahu tadi. Ya, mana tadi? Di kawasan minimal requirement sell di area sini. Ni. Kawasan CB1 ni. Sebab di sini support, breakout menjadi resistant. Alright. Support, breakout menjadi resistant. So minimal requirement dia adalah support, breakout menjadi resistant. Boleh? EL2. Kasih clear satu-satu. Boleh? Alright. Boleh Ini kita bagi slow-slow. Pasal ramai yang AL pun tak boleh faham lagi. Susah nak pergi ke next level. Boleh Boleh insyaAllah. Hafal dia punya apa ni? Sekejap, mana tadi? Ni. Hafal dia punya ni. Ini kena hafal. Kalau tak tahu, tengok line chart. Okey, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang EL2 ni tak ada. Dia datang dengan bentuk yang sebegini, iaitu EL6. EL6, dia datang dalam bentuk begini. Yang ini, dia tak buat new high. Okay, tak ada new high ni. Ni buat new high kan? Dia tak ada new high. Alright.
Dan dia datang dalam bentuk A, B dan C. C ni dengan syarat dia wajib memecahkan A. Dan di mana tempat nak entry? Entry adalah di zone B. Atas sinilah. Right. Candle yang tak atas sekali. Okey, akan datang untuk ambil sell. Right. Ini adalah pattern untuk EL6. Bila mana dia buat A, dia buat B, dia buat C. Datang balik ke kawasan B di sini. Okey. Ini khusus jika tidak ada yang ini. Alright. So kalau katalah tak ada yang ni, dia datang macam ni, tiba-tiba dia terus turun. Kita tak masuk. Why? Sebab normally yang ni spike turun, dia naik lagi tinggi. So kita perlukan satu support and resistance market akan buat di pertengahan. Macam ni. Dia buat satu di pertengahan, dia datang ambil order di area sini dan baru dia turun laju. So kita nak yang macam tu, bukan yang macam terus. Kalau yang terus macam tu biasanya disebabkan oleh news, dia tak boleh sustain pergerakan dia. Nah, kita tengok yang ni ya. Contoh lagi dekat gold lah. Alright. Mana dia? Mana dia? Alright. Di sini. Alright. Now, ini naik market ni naik, terus naik. Tiba-tiba dia turun. Laju dia turun. So saya kata dia tak boleh turun begitu. Dia kena turun. Dia buat A. Dia buat B. Dan dia akan buat C. Right. So nanti dia akan datang balik. So zone kita adalah zone B. Mana zone B? Zone B berada di somewhere di area sini. Sampai ke sini. Tapi dia ada mode A, mode B ya. So mode A biasa sini, mode B dia ambil sampai ke shadow. So selagi mana shadow di atas ini tak boleh bolos, dia bagi shadow saja. So di sini banyak orang yang terkena SL lah. Kalau sell di sini kena lah. So kita FMCBR kata selagi mana dia tak boleh break atas ini, so di sini adalah sell mode lah. So di sini sell mode lah ya. Di sini boleh ambil sell mode. So kita tengok lagi. Okey, ini adalah merupakan yang terbaik untuk EL2. Kenapa? Dia ada high, dia ada new high, yang ini ya. Ini. Alright. Ada high, ada new high, ada dua high di situ dan dia breakout di sini. Yang mana breakout? Yang ini breakout. Pump dia breakout, dia terus masuk sell. Minimalnya adalah di kawasan CB1, di area sini CB1 je. Okey. Kita cari yang EL6 lagi ya. Mana EL6? Nah, di sini EL6. Ini EL6 Nampak ni turun A, B dan C. So mana C? Mana C? So kita tengok di sini. Alright, ini sudah C. Pasal apa? A ni close body dia ni kat FMCBR kan based on close body. A dia naik buat B dan dia turun as a C. So C ni sikit saja break. Yang ni datang balik ambil order dalam zone B. Daripada sini ke sini. Alright, ni adalah order kita dalam zone B. Mana zone B? Ini zone B. Ini adalah zone B. Dan ini adalah A. Ini adalah B. Dan yang kecil ni, yang break sikit ni adalah C. Pasal C ni dah break A. Alright. So kalau kita tengok dekat line chart, kita akan dapati di sini. A, dia naik B, dia turun ni sini sikit Dia dah break ni.
Ni adalah C. Di sini ada shadow datang ambil di kawasan zone B. Ini entry kita di kawasan zone B. Alright. Practice buat practice banyak-banyak. Tengok siapa ni boleh faham tak? Wati tanya, EL6 tidak boleh tarik fiber. Fiber hanya ditarik base pada EL2 dengan EL7 saja. Ilham Prabawa. Lagi sekali, contoh lagi sekali. Okey, boleh. Contoh lagi sekali Kita tengok lagi crude oil. Alright, kita tengok crude oil. Minyak, mana minyak? Oh, minyak banyak gap Okey, minyak ni banyak gap. Tak nak Dia banyak sangat gap. EU lah. Wah, naik balik. Kenapa dia naik? Ke mana dia pergi? Okey. Itu nampak ada punca kenaikan. Mana punca kenaikan dia? Di sini punca dia. Ni, nampak ni. Ni punca dia. Kalau pergi line chart, kita boleh nampak. Ada low, ada new low. Break di area sini. Ni, break di area sini. So, boleh buat satu penarikan Fibonacci. Shadow pun boleh. Alright, sekarang berada di kawasan zone 423. Alright. 1 minit sahaja. Now, mana tadi? Nak buat ABC. 15 minit lah. Okey, ni. Turun. Saya beritahu dia tak boleh turun terus. So, dia akan stop. A, dia naik B, dan dia buat C. Alright, tengok So, A, B, bull, C. Nampak? Kalau kita pergi dekat line chart, kita boleh nampak A, B, C. Pecah tak ni? A, pecah breakout So, di sini adalah A. Di sini adalah B. Dan di sini adalah C. Nampak A berhenti, B pull back, C breakout kepala A, naik. Ini adalah untuk ambil order dalam zone B. Di zone B, dia datang balik, masuk dalam zone B, candle ni, zone B, dia turun. Okey, ni pun sama. Right, ni pun sama. Okey, A, B, C. Tengok line chart. Kita boleh nampak. A, B, C. Breakout A, B. Alright. And here is C. Sini. So kalau kita tengok ke candlestick, tak nampak C dia. Alright. A, B, C. Dia datang balik dalam zone B. Okey. Itu adalah kawasan untuk sell. Dan jatuhan ini juga telah memecahkan CB1 di area sini. Apa itu CB1? Rintangan terdekat in order to go down. Ini rintangan dia terdekat. Second sini, third sini, fourth sini. So kita ambil yang first lah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. So kita ambil yang pertama. Dia sudah pecah. Bila dia sudah pecah, kita dah boleh start buat penarikan Fibonacci. Tapi because of di sini ada dominant tak? Tak ada. Okay, good. Pergi ke sini. Minimal requirement TP kita dia ada sini. So kalau kita kata, okay, saya nak sell. So dia sudah masuk. Tak paling nak sell.
kita ada risk management. Cuba tengok video yang lepas dalam hari 2 hari lepas, macam mana nak ambil sell di sini dengan risiko rendah, winning ratio tinggi. Alright. Pastikan di sini juga ada pattern yang ni. Yang ini. Wajib ada. Ya, wajib ada. Mana tadi? EU. So sini wajib ada juga, dia ada sini. So di sini kalau dia buat something like this, alright. Ini adalah EL 6. Then you boleh ambil sell. Atau mungkin juga dia buat EL 2. Boleh juga ambil sell. Mana satu EL2 dia buat sini. Di kawasan sini dia buat sini. Kemudian ini lagi tinggi. Ini okey, breakout sini dia boleh masuk. Kita nak pattern ni. Sama ada yang 6 ataupun yang 2. Alright, kita nak. Alright. Jawab soalan Boleh faham? Cut loss bila ada break zombie, tapi TP-nya di mana? TP dia base pada ELC tak ada spesifik TP. Dia kena ada dia kena ada EL2 baru boleh tarik Fibonacci. So base pada situ kita tunggu the support resistance terdekat lah. Tapi kalau dia break CB, then you just tarik untuk yang baru. Tarik Fibo EL2 dan EL7. So apa itu EL7? Fibo hanya ditarik base pada EL2 dan EL7. Apa itu EL7? EL7 pergerakan sebatang candle yang mematikan IB dan CB. Kita tengok okay, this one. Very powerful. This one. Alright. Nampak tak? Ada high, ada new high. Okay, ada high, ada new high. Kemudian di sini berlaku breakout. Okay, ada high, ada high. Tapi kedatangan ini bukan dengan 1, 2, 3 batang candle ataupun 1, 2 batang candle. Yang AL7 dia dedikasikan kepada sebatang candle saja turun.